Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Bersama saya Cikgu Asma sekali lagi di dalam ulang kaji dengan tajuk mendengar secara aktif ya. Jadi mendengar secara aktif merupakan satu tajuk kecil di bawah subtopik kemahiran mendengar ya daripada bab 3 dalam penggal 2 ya. Jadi kita teruskan di bahagian ketiga. Okey, jom ulang kaji, jom berjaya, jom cemerlang ya. Okay, jom. Okey, kita mulakan dengan definisi. Jadi kita teropong-teropong, intai-intai ya. Scan, semak-semak apakah maksud kemahiran mendengar secara aktif ya. Okey. Cikgu nyatakan di sini. Okey, mari kita lihat. Mendengar secara aktif merupakan suatu teknik komunikasi yang menunjukkan pendengar berupaya atau berjaya menterjemahkan atau mentafsirkan mesej yang diterima dengan menimbangkan faktor situasi, emosi penyampai, bahasa badan, bunyian tertentu yang daripada alat pandang dengar ataupun audiovisual, dan pendengar memberi maklum balas terhadap mesej yang diterima ya. Okey, ingat tak satu perkataan di situ yang anda pernah jumpa sebelum ini iaitu bahasa badan ataupun body language. Di mana kita belajar perkara ni? Ingat lagi? Ingat ke tak ingat? Okey, di bawah tajuk kemahiran komunikasi ya. Okey. Apa contoh bahasa badan yang anda tahu? Bahasa badan maksudnya apa-apa saja pergerakan anda daripada hujung rambut sampai hujung kaki yang boleh membawa maksud. Kan? Contohnya anda geleng kepala. Bahasa badan tak? Bahasa badan lah kan? Geleng kepala maksudnya tak tahu, tak faham ya. Kalau mengangguk, tahu, faham kan? Ataupun contohnya bila cikgu mengajar ataupun cikgu menyampaikan kuliah di dalam kelas, anda pegang pen pusing pen. Apa maksud dia? Maksudnya mungkin boring atau jemu. Okey, ataupun asyik tengok jam, dia bilalah cikgu nak keluar ni, bilalah masa nak habis. Itu di antara bahasa badan ya, itu di antaranya lah ya. Ataupun daripada memek muka berkerut dahi. Kalau berkerut dahi tu tengok pelajar, cikgu tengok pelajar kerut dahi muka awak tu, maksudnya mungkin tak faham. Kalau senyum angguk-angguk tu insya-Allah faham lah tu kot ya. Okey. Jadi cikgu dah highlightkan ataupun warnakan dengan warna berbeza kata kuncinya di situ. Tadi apa? Definisi ataupun maksud kemahiran mendengar secara aktif ya. Apa dia? Itu berupaya atau berjaya menterjemah dan mentafsirkan ya apa mesej lah ya. Di mana mendengar ataupun penerima maklumat akan menimbangkan ya emosi penyampai ya. Bagaimana cara emosi itu menyampaikan mesejnya kan? Dia akan lihatlah ya, dia akan perhatikan. Anda pendengar, anda akan perhatikan. Okey, faktor situasi, emosi penyampai, bahasa badan, bunyian tertentu alat pandang dengar ya. Contohnya kalau nak dalam program motivasi contohnya lah, anda nak mendengar kata-kata yang bagi kesedaran untuk menyayat hati audience ya. Biasanya motivator ni dia akan iringi dengan bunyian yang menyedihkan ya. Ataupun kalau nak bagi semangat dengan lagu-lagu yang membawa semangat ya. Contohnya lagu Gemuruh. Gemuruh pula. Lagu apa ya Fajar Tahir tu? Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Okey, cukuplah nanti hujan pula Okey, cikgu teruskan. Kita pergi lihat apa dia? 3 teknik mendengar secara aktif kita nak ulang kaji dalam tajuk ulang kaji kali ini ya. Okey ya, kita ada 3 teknik mendengar secara aktif. Yang pertama, mengulang maksud pembicara. Okey, ulang apa yang menyampai tu sampaikan. Jadi cikgu bagi simbol
tik 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 banyak kali. Ada berapa kali tu? 4 kali. Kalau cikgu lepas ajar soal 4 murid, 4-4 ni dapat tak ulang balik apa yang cikgu sampaikan? Contohnya lah Jadi kalau murid tu pelajar dapat mengulang balik, maksudnya dia seorang pendengar yang aktif ya. Okey. Kemudian yang kedua, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. Jadi maksudnya anda sebagai pendengar tahu tentang emosi yang dibawa oleh pembicara. Ya, sedih ke, gembira ke, yang paling senang lah, ataupun emosi-emosi yang lain lah yang melalui bahasa badan kan, ataupun melalui gaya percakapan dia ya. Jadi anda boleh lihat ya. Jadi anda akan turut, kalau mungkin sesuatu yang disampaikan itu menggelikan hati ya. Jadi anda pun mungkin boleh ketawa terbahak bahawa anda faham bahawa dia sedang menyampaikan joke ataupun sedang menyampaikan sesuatu yang kelakar yang menggelitik hati anda lah ya. Okey. Kemudian yang ketiga, menanya soalan. Jadi kalau anda pendengar yang aktif ni bukan asyik-asyik angkat tangan ya. Bukan ya. Maksudnya bila mendengar aktif, maksudnya anda dengar sampai habis ataupun anda mendengar sampai part tertentu, anda tanyakan soalan. Jadi bukan yang asyik tanya je, kejap-kejap tanya. Itu tak tahulah nak kategori pendengar apa ya. Tapi di sini maksudnya menanya soalan di masa yang sesuai lah ya. Itu adalah mendengar secara aktif. Jadi kalau anda tak dengar, tak memberikan tumpuan, tak memberikan fokus, maksudnya anda tak tahu apa yang anda dengar dan anda mungkin tak faham dan tak tahu apa yang anda tak faham, jadi memanglah tak pernah nak bertanya soalan. Okey, boleh ya? Cikgu mengulang maksud pembicara, tik yang ulang-ulang. Meluah kefahaman terhadap perasaan pembicara boleh digambarkan melalui ekspresi wajah anda lah ya. Okey, kelakar ke, sedih ke, gembira ke, okey. Dan juga menanya soalan ya, maksudnya bertanyakan soalan kepada penyampai. Okey, cikgu teruskan. Okey, pelajar-pelajar, mari kita lihat yang pertama, iaitu teknik yang pertama, teknik mendengar secara aktif. Okey, ingat lagi tanda tik-tik tu. Apa maksud tik yang banyak kali tu? Ingat lagi tak? Sebentar tadi kita lihat dalam slide yang sebelum ni. Okey. Kita lihat dulu kata kunci dan contoh untuk fakta yang pertama atau teknik mendengar secara aktif yang pertama. Okey. Mengulangi atau menyatakan semula maklumat. Okey. Jadi apakah faktanya? Okey, mengulang maksud pembicara. Okey, jadi selepas anda mendengar sesuatu maklumat anda boleh mengulang, tapi bukanlah macam tape recorder nak ulang semua daripada A sampai Z. Apa semua yang penyampai atau pembicara tu sampaikan anda boleh ulang bukan begitu maksudnya. Jadi di sini maksudnya anda boleh merengkaskan apa yang anda dengar itu. Jadi kalau anda boleh merengkaskan, maksudnya anda faham tentang apa yang dijelaskan dan anda boleh mengambil isi penting ataupun maklumat ataupun perkara utama yang disampaikan oleh pembicara Okey, jadi contoh di sini cikgu berikan, Akmal dapat menyatakan semula isi penting dalam keseluruhan penerangan atau kuliah bertajuk kemahiran mendengar yang disampaikan oleh Puan Nadira. Jadi yang sekarang ni kita belajar tentang atau ulang kaji tentang mendengar secara aktif Cikgu baru lepas terangkan teknik yang pertama, iaitu mengulang maksud pembicara. Okey, cikgu teruskan. Okey, pelajar sekalian, kita tengok teknik mendengar secara aktif yang kedua. Cuba anda perhatikan wajah emoji tu, apa yang anda lihat? Okey, senyum sampai ke telinga nampaknya. Apa tu sebenarnya? Okey, jadi kita tengok atau kita lihat teknik yang kedua adalah meluahkan perasaan terhadap maksud pembicara Okey, jadi apakah kata kuncinya? Okey, reaksi. Maksudnya kalau pendengar, anda sebagai pendengar menunjukkan reaksi terhadap apa yang anda dengar, maksudnya anda menunjukkan faham terhadap apa yang anda dengar ataupun menyetujui apa
maklumat yang anda perolehi, ya. Jadi maksudnya di situ, ya, anda dapat menyelami perasaan pembicara, ya. Contohnya kalau pembicara itu menyampaikan sesuatu yang menggelikan hati anda, ya. So anda mungkin akan ketawa terbahak-bahak, ya, ataupun turut, ya, ketawa bersama-sama dengan penyampai maklumat atau pembicara tadi sebab anda faham apa yang dia sampaikan, ya. Ataupun kalau yang lain-lain, contohnya dia perasaan bersemangat, ya, ataupun mungkin perasaan yang sedih, sayu dan sebagainya, anda pun dapat menghayati, ya, apa yang dia sampaikan, ya. Jadi kalau ini berlaku, maksudnya penyampai akan rasa selesa dan berkeyakinan untuk menyampaikan maklumat yang selanjutnya ataupun mungkin menambah lagi, ya, apa-apa maklumat yang penting yang hendak disampaikan, ya. Jadi cikgu berikan contoh di situ. Semua pelajar kelas B bersorak kegembiraan dan saling mengucapkan tahniah apabila dikhabarkan oleh guru subjek pengajian perniagaan mereka mendapat pencapaian tertinggi subjek ini berbanding pelajar kelas lain, ya. Maksudnya di sini cikgu datang dengan wajah gembira, pelajar-pelajar dengar ini, ya, bahawa satu berita baik, ya, contohnya begitu, ya, dan pelajar menyambut baik ataupun turut dia rasa seronok dan gembira dengan berita tersebut, maka cikgu akan rasa mereka sama-sama dapat rasakan apa yang cikgu rasakan dan cikgu akan tambah maklumat lagi contohnya. Jadi dia akan sampaikan lebih lagi lah. Contohnya dia akan beritahu berapa persen, berapa peratus, berapa tinggi sebenarnya banding kelas lain, berapa ramai A, ya, supaya maksudnya dia tambahkan maklumat, ya, supaya anda betul-betul rasa dapat menyelami apa yang dia sampaikan, ya. Tetapi sebaliknya kalau guru sampaikan tetapi pelajar buat tak tahu ataupun tak ada perasaan, ya, jadi cikgu pun tak akan sambunglah ataupun tak akan tambah maklumat berapa peratus, berapa ramai A dan sebagainya. Begitulah, ya, pelajar, maksudnya meluahkan perasaan terhadap maksud pembicara. Maksudnya anda sebagai pendengar sama-sama ada perasaan atau rasa apa yang penyampai sampaikan, ya. Boleh, ya? Faham maksudnya di situ? Jadi anda ada reaksi terhadap apa yang anda ada dengar, ya. Okey, boleh? Okey, ingat tu apa tu? Question mark banyak. Okey? Jadi kita tengok nanti fakta. Betul tak anda teka? Kita tengok dulu dia punya kata kunci dan contoh. Okey. Bertanya soalan. Kenapa nak tanya? Sebab nak kepastian ataupun mendapat maklumat yang lebih mendalam ataupun lebihlah lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan, maksudnya pendengar itu dia berminat dan maksudnya pendengar maklumat tadi dia ambil perhatian semasa penyampai menyampaikan maklumat. Okey, jadi dah dapat tak fakta apa? Ingat lagi tak faktanya? Apa dia? Okey, menanya soalan, ya. Kat situ pun dah ada kata kunci bertanya soalan. Siapa tanya? Pendengar tanya kepada penyampai. Okey, dia nak tanya bukan asyik tanya je, kejap-kejap tanya je cikgu cakap tadi. Tanya pada masa yang sesuai. Mungkin time hujung ataupun biasanya kalau katakan ceramah, biasanya di hujung ada sesi soal jawab. Jadi kalau anda tak fokus, ya, tak mengambil perhatian semasa penerangan, macam mana nak tanya? Tak tahu apa yang anda tak tahu. Okey, contohnya Alia mengemukakan soalan kepada pengurus pemasaran untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan strategi pemasaran yang dibentangkan sebentar tadi. Jadi ada yang dia tak berapa jelas, dah fokus, dah dengar. So, boleh tanya soalan. Boleh? Jadi cikgu ulang 3 tadi apa? Yang pertama, teknik mendengar secara aktif. Teknik mendengar secara aktif. Yang pertama adalah mengulang maksud pembicara. Yang kedua, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. Dan yang ketiga adalah menanyakan soalan. Okey, boleh? Ya, okey, terima kasih banyak-banyak pelajar kerana sudi memanfaatkan perkongsian cikgu, ya. Okey, semoga berjaya, semoga cemerlang. Jadi tamat
untuk subtopik ini ya. Belum tamat lagi subtopik lain. InsyaAllah jika ada keizinan, kelapangan, jumpa lagi di video ataupun slide yang akan datang subtopik yang lain ya. Setakat itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.